Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan dokumentari yang bertajuk Perkembangan Institusi Pendidikan Islam di Tanah Melayu. Rancangan ini terdiri daripada 4 orang pengacara. Oleh itu, mari kita mulakan rancangan ini dengan pengenalan sejarah perkembangan institusi Islam dalam tamadun Melayu. Dalam Islam, pendidikan mempunyai kepentingan yang menonjol dan signifikan. Pendidikan adalah aspek integral dalam Islam dan bentuk ibadah yang signifikan. Pendidikan adalah proses kekal yang menggabungkan penyesuaian terbaik untuk perkembangan mental dan fizikal. Menurut aspek falsafah pendidikan, seperti yang dibuktikan dalam sikap intelektual, emosi dan persekitaran manusia, kebebasan manusia dan kesedaran terhadap Tuhan. Pendidikan dalam erti kata yang luas juga merangkumi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari aktiviti yang sederhana hingga yang rumit, dalam mata pelajaran seperti ekonomi, politik, falsafah, seni dan sebagainya. Di Malaysia, pertumbuhan pendidikan Islam bermula di istana ketika Sultan Melaka yang pertama, iaitu Para Meswara, yang nama Islamnya adalah Sultan Iskandar Shah, yang telah menerima ajaran Islam. Perkembangan institusi pendidikan Islam di Tanah Melayu mempunyai 3 zaman. Yang pertama, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, era penjajahan di Tanah Melayu. Dan yang ketiga, era selepas kemerdekaan. Pendidikan Islam di Tanah Melayu bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka sejak dahulu lagi, atau dikenali sebagai zaman Para Meswara. Islam mula berkembang sewaktu Para Meswara menjadi sultan yang memegang gelaran sebagai Megat Iskandar Shah pada tahun 1414. Namun begitu, kalau dilihat semula, Islam sebenarnya sedang mula tersebar di Tanah Melayu pada tahun 1303, iaitu melalui catatan batu mesurat. Namun begitu, pada awalnya, pendidikan Islam ini diajar oleh ulama-ulama dan pendakwa-pendakwa kepada sultan. Bagaimanakah perkembangan pendidikan Islam di Tanah Melayu berkembang? Zaman Kerajaan Melayu Melaka, iaitu pada sekitar abad ke-14 Masihi. Pada zaman tersebut, perkembangan Islam ini berlaku secara tidak formal lah, yang dibawa oleh pedagang-pedagang yang berdagang ke Melaka itu. Jadi bersama-sama mereka menjalankan kerja-kerja dakwah lah untuk penyebaran Islam. Jadi itu permulaan. Kemudian sehinggalah Melaka pada masa tersebut, pada abad ke-14, Melaka telah muncul sebagai pusat pengajian Islam. Tetapi pada masa itu tidak muncul lagi pusat-pusat pendidikan Islam secara formal, maknanya berlaku secara tidak formal. Sebenarnya perkembangan Islam di Tanah Melayu ni seiring dengan kedatangan Islam ke alam Melayu, ke Tanah Melayu lah. Jadi kalau kita tengok pada tahun 1414 Masihi, ketika Para Meswara menjadi Sultan Melaka yang membuka Melaka, dan bila berlakunya kedatangan Islam daripada pedagang-pedagang Islam dari tanah Arab, maka Para Meswara telah, iaitu sebagai Sultan Melaka, telah memeluk Islam. Dan pada ketika itu Para Meswara dikenali sebagai Megat Iskandar Shah. Okey, jadi ketika Sultan Iskandar Shah ini memeluk Islam, maka pada ketika itu penduduk-penduduk Melaka, termasuk juga para pembesar, mula memeluk Islam. Kerana kalau kita tengok orang-orang Melayu pada ketika itu sangat taat dan kita kata patuh kepada Sultan. Jadi bila Sultan memeluk Islam, maka mereka pun beramai-ramai memeluk Islam. Tengok Islam tu mula sampai ke Tanah Melayu ialah pada 1303, iaitu melalui catatan pada batu bersurat lah. Kalau tengok, ini lebih awal, tapi itu kedatangan Islam lebih awal, tapi ia mula berkembang di zaman Para Meswara Megat Iskandar Shah. Jadi kalau kita tengok bagaimana datangnya pendidikan Islam itu sendiri, iaitu daripada para ulama dan pendakwah yang datang ke Melaka dari negara, ada 3 sumber yang menyatakan kedatangan Islam, iaitu yang pertama dari tanah Arab itu sendiri, dari pedagang dari Arab, kemudian dari China dan dari India, 2 negara itu. Mereka sebenarnya tujuan mereka datang bukannya semata-mata untuk berdagang. Tujuan utama adalah untuk menyebarkan agama Islam ke Tanah Melayu. Baiklah, faktor yang kedua yang dapat saya gariskan di sini adalah dorongan daripada golongan pemimpin. Pemimpin kini, iaitu pihak kerajaan, juga telah memberikan tumpuan dan perhatian terhadap perkembangan agama Islam. Sekiranya kerajaan tidak memberi peluang atau kepercayaan kepada golongan ulama atau guru agama,
untuk menyebarkan atau mengajar pendidikan Islam. Sudah tentu pendidikan Islam tidak dapat bertahan sehingga kini. Jadi, peranan golongan atau perintah memainkan peranan yang penting ke arah memperkukuhkan kedudukan Islam dan pendidikan Islam. Apakah faktor yang membolehkan pendidikan Islam di Tanah Melayu boleh bertahan sehingga kini? Faktor agama Islam itu sendiri yang bila dia berkembang ataupun dia mula disebarkan di negeri-negeri Melayu ini, masyarakat Melayu mudah menerima agama Islam. Maksudnya mereka dengan sukarela memeluk agama Islam, mereka dengan sukarela belajar mengenai agama Islam, ya. Mereka dengan sukarela memperkembangkan pula pendidikan Islam itu kepada generasi ataupun kepada persekitaran lah. Yang paling utama adalah adanya institusi pondok. Institusi pondok iaitu tempat di mana rakyat mendapatkan ilmu, pengetahuan. Institusi pondok ni kalau kita tengok di sini telah bermula sejak dahulu lagi. Institusi pondok ni kalau kita tengok telah menyediakan pembelajaran berasaskan kepada Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang tulisan Jawi dan sebagainya. Pegangan agama orang Melayu, pegangan agama iaitu akidah orang Melayu itu yang menjadikan pendidikan Islam sentiasa di hadapan. Kemudian yang kedua, ajaran Islam itu sendiri yang bersesuaian dengan psikologi dan mentaliti orang Melayu. Amat bersesuaian dengan orang Melayu. Dan yang ketiga, usaha dan ketabahan alim ulama ataupun guru yang mengajar itu. Antara cabaran yang dihadapi oleh para ulama dalam mengembangkan ajaran Islam adalah masalah pendekatan. Terdapat di kalangan masyarakat Islam yang terlalu berpegang kepada fahaman bahawa apabila seseorang ingin memeluk Islam, ia perlu dikhatam dan disunatkan terlebih dahulu, dan ada di antara mereka didesak supaya melaksanakan sekaligus amalan-amalan sebagai seorang Islam. Oleh itu, perkara ini telah menimbulkan kesulitan kepada orang-orang yang baru memeluk Islam atau orang yang bercita-cita untuk memeluk Islam. Justru, ia memberikan cabaran yang rumit kepada pendakwah untuk menangani masalah itu. Apakah cabaran yang dialami oleh para ulama dahulu untuk menyebarkan pendidikan Islam di Tanah Melayu? Golongan guru-guru agama atau ulama ini ketika menyebarkan Islam ni antaranya kita panggil untuk menghapuskan ataupun untuk bersaing dengan budaya hedonisme. Hedonisme ni merupakan satu amalan, pegangan ataupun masyarakatnya yang dia lebih suka hidup secara seronok-seronok. Suka rasa senang, suka berhibur-hibur ya. Jadi tak maulah sebab hal-hal agama ni ya, dia ada peraturan-peraturan dia, maksudnya ada hukum hakam dia kan, ada yang boleh dibuat, ada yang tak boleh dibuat kan. Ya, jadi hukum-hukum hakam ni dia menjadi satu peraturan yang kadang-kadang dirasa amat payah. Jadi penjajahan tu adalah salah satu cabaran utama dalam perkembangan Islam, kerana pada ketika itu pendidikan Islam kurang menonjol ya, banyak kita kata kurang mendapat sokongan daripada penjajah tu sendiri. Jadi kebanyakan kalau kita tengok pendidikan Islam tu masih berkembang, belajar di sekolah agama, di sekolah kita kata di surau-surau, di masjid, di rumah-rumah Tok Guru masih berlangsung. Cuma kita kata pendidikan Islam itu kurang menonjol. Ya, kurang menonjol pada era penjajahan. Dan sebagaimana yang kita tahu, memang pendidikan Islam dihalang, cuba dakwah-dakwah Islam cuba dihalang oleh penjajah Barat. Sebab tujuan berkaitan dengan tujuan penjajah Barat itu sendiri datang untuk menyebarkan agama Kristian dan menghapuskan agama Islam. Itu yang pertama kita tengok dengan penjajah Barat. Jadi yang kedua pula, masalah atau cabaran yang dihadapi oleh ulama iaitu kepercayaan penduduk tempatan terhadap unsur mistik. Seperti ilmu hitam, ilmu kebal, perbomohan, itu merupakan satu halangan lah untuk ulama menyebarkan pendidikan Islam di kalangan penduduk Melayu. Hasil dari kaedah terbual daripada 3 orang tetamu jemputan kita tadi yang mempunyai pelbagai pembezaan pendapat masing-masing. Antara cadangan yang diperlukan untuk penambahbaikan pendidikan Islam itu adalah peranan ibu bapa itu sendiri. Sudah menjadi satu perkara lumrah ibu bapa yang berkehendakkan anak mereka menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Keperluan bagi ibu bapa untuk berusaha menyediakan persekitaran
Pembelajaran yang terbaik bagi anaknya sangat diharapkan terutama sekali di rumah. Dan ibu bapa yang sering menuding jari terhadap guru-guru di sekolah dalam soal didikan harus dikikis kerana suasana pembelajaran Islam perlu dimulakan oleh ibu bapa dahulu di rumah berbanding di sekolah sebagai penerus kecemerlangan anak-anak mereka. Kesimpulan dari pembincangan ini sesungguhnya agama adalah satu aspek yang penting dalam kajian ketamadunan kerana ia merupakan sebahagian dari kehidupan manusia. Kebanyakan tamadun berkembang melalui agama. Tamadun merujuk kepada suatu tingkat pencapaian daripada segi pembangunan sosial, keadaan masyarakat yang beradaban. Oleh itu, pengukuhan kepada cara hidup Islam tidak hanyalah melalui sistem pendidikan yang dilaksanakan terhadap rakyat sejak kecil lagi. Tetapi, jika sistem pendidikan yang diberikan adalah berteraskan Islam, maka Islamlah seluruh kehidupan dan begitulah sebaliknya. Sekian saja daripada saya dan kawan-kawan saya yang lain dalam rancangan dokumentari perkembangan institusi pendidikan Islam dalam tamadun Melayu. Jumpa lagi kita ke episod akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.